berkaitan dengan qadim. Jadi tajuk-tajuk dia itu perlu diberi perhatian. Yang tak sempat salin daripada kawan. Sebenarnya di sana ada lagi perbahasan lain berkaitan dengan qadim. Memadailah bagi kita memahami daripada qadim itu, iaitu beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak didahului oleh tiada. Bila dia tidak didahului oleh tiada, maka dia tidak ada mukhassis, tidak ada muhdith. Maka mutabik pada al-qadim itu, iaitu yang disebut dalam sebahagian daripada nama Allah ataupun sifatnya, huwal awwalu. Faham? Huwal awwal, dialah yang awal. Dialah yang awal, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Allah Ta'ala itu wujud, tidak ada sesuatu yang ada bersama dengannya. Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Kemudian kita bawa pula hari itu perbahasan tentang ada orang yang mengkritik ahli kalam, yang memasukkan al-qadim itu sebagai salah satu daripada sifat Allah. Faham? Dengan alasan ia tidak sabit daripada segi nakal. Itu pun sudah dinyatakan, dibawa riwayat tempoh hari daripada Ibnu Majah, daripada Al-Hakim, yang di dalam riwayat tersebut ada sebutan perkataan Al-Qadim. Satu, doa masuk masjid yang ada perkataan wasultanihil qadim, dan satu lagi iaitu dalam sesetengah riwayat dalam menyenaraikan nama-nama Allah, maka sebahagian riwayat ada menyebut perkataan apa? Apa tadi? At-Tawwab Al-Qadim. Lagi satu riwayat? Itu. Kemudian apabila dibawa riwayat ini, mereka kata ini berkaitan dengan akidah. Jadi perkara berkaitan dengan akidah ini tak boleh ataupun tidak memadai semata-mata dibawa hadis ahad. Akidah ini dia perlu sabit dengan hadis mutawatir. Ini perkara berkaitan dengan akidah. Maka hadis yang disebutkan tadi sebahagiannya lemah. Kalau tak lemah pun dia ahad. Maka itu yang terakhir yang saya sebut minggu lepas. Kita kena bezakan menyebut sifat qadim, menyebut ataupun mensifatkan Allah dengan sifat qadim dengan beriktikad. Faham? Beriktikad bahawasanya Allah itu qadim. Beriktikad satu perkara. Menyebut dengan sifat qadim itu perkara lain. Faham? Yang kita sedang lakukan adalah mengitlakkan sifat qadim kepada Allah. Itu bukan akidah. Faham? Mengitlakkan tu bukan akidah. Itu dipanggil amali. Itu perkara yang berkaitan dengan fiqh. Faham? Melafazkan, itu kan hukum fiqh, bukan hukum akidah. Jadi yang kita sedang bahaskan ni melafazkan ataupun mengitlakkan lafaz qadim kepada Allah. Adakah boleh ataupun tidak? Maka kita kata boleh berdasarkan riwayat tadi, walaupun ahad sudah cukup untuk mengisbatkan perkara yang berkaitan dengan amali. Adapun beriktikad Allah itu qadim, maka kita bukan sabitkan dengan hadis tadi. Kita bukan sabitkan dengan hadis tadi. Allah itu qadim adalah benda yang ijma'. Faham? Dia sabit dengan ijma'.
Ijma' ni adalah dalil qat'i. Dia juga sabit dengan dalil akal yang qat'i. Dia juga sabit dengan ayat Al-Quran yang qat'i, walaupun dengan lafaz yang lain. Sebab bila masuk bab i'tiqad, dia berkaitan dengan makna, bukan berkaitan dengan lafaz. Iaitu ayat huwal awal. Dialah Allah yang awal. Dialah yang akhir. Faham? Jadi masalah Allah itu qadim, segi i'tiqad itu tak ada siapa ingkar. Ke ada orang ingkar? Ada orang mengingkarinya kah? Bahawasanya Allah itu qadim. Kalau ada orang ingkar, dia kafir. Faham? Qadim ini tidak ada. Jadi kena betulkan tempat perbahasannya. Faham? Okey, itu jawapan dia. Faham kan? Jawapan dia bila menggunakan alasan ini hadis ahad. Dia kena beza. Kemudian dia ada satu lagi, perkara yang berkaitan dengan qadim ini, tapi tak perlulah kita bahaskan di sini. Saya hanya menyebutnya sahaja. Iaitu Syekh Ibn Taymiyah mempunyai satu pandangan yang berbeza lah dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mempunyai i'tiqad yang dipanggil dengan qidamun naw'i. Qidamun naw'i. Dengar je nama ni. Maksudnya apa? Kita kata tidak ada qadim selain daripada Allah. Faham? Kalau ada sesuatu yang qadim seperti Allah, maka tidak adalah sifat esa. Sebab esa kan kita kata Allah itu esa. Esa ni maksudnya tunggal. Tunggal pada zatnya, tunggal pada sifatnya. Antara sifat Allah qadim. Kalau ada sesuatu yang qadim juga sepertinya, faham? Maka maksudnya dia tidak tunggal lah pada sifatnya Al-Qadim. Faham? Dan ini salah satu perkara yang mana dikafirkan akan ahli falsafah. Dikafirkan ahli falsafah. Ahli falsafah ni, ini syair ni masyhur, kamu tulislah syair ni masyhur. Bisalasatin kuffiral falasifatul ida fi nafyiha wa hiya haqiqatun muthbatah ilmin bijuz'iyyin huduthi awalimin hashrin li ajsadin wa kanat mayyitah. Bithalathatin kuffiral falasifatul ida. Satu rangkap. Bithalathatin kuffiral falasifatul ida fi nafyiha wa hiya haqiqatun muthbatah. Fi nafyiha wa hiya haqiqatun muthbatah ilmin bijuz'iyyin huduthi awalimin hashrin. Ilmin bijuz'iyyin huduthi awalimin, satu rangkap. Kemudian rangkap lain, hashrin li ajsadin wa kanat mayyitah. Bithalathatin kuffiral falasifatul ida wahya fi nafyiha wahya haqiqatun muthbatah ilmin bijuz'iyyin wa huduthi awalimin hashrin li ajsadin wa kanat mayyitah. Ada tiga perkara yang dengan sebabnya ahli falsafah Yunani kita telah kafirkan, telah dihukum kafir. Telah dihukum kafir. Kerana apa? Mereka telah menafikan tiga perkara. Fi nafiyah, hal kembali kepada falsafah. Mereka telah menafikan tiga perkara, wahya, hiya kembali kepada salasah. Sedangkan waulil hal, sedangkan tiga perkara itu adalah hakikat yang sabit. Apa tiga perkara? Ahli falsafah ni, dia menafikan
Sebab ahli falsafah ni dia banyak main dengan logik. Tidak beriman dengan nakal. Jadi benda-benda yang payah nak diserap oleh akal ni, maka dia apa? Dia ingkar lah. Sebelum saya terangkan 3 perkara tu, kita kena bezakan antara ma ahalahul aqlu dengan ma la yudrikuhul aqlu. Faham? Apa dia? Kita kena bezakan antara ma ahalahul aqlu, perkara yang akal menganggapnya mustahil, ataupun perkara yang mustahil segi akal, dengan perkara yang tak boleh dijangkau oleh akal. Jadi sesetengah orang ni dia telah tertukar. Sebenarnya perkara yang dia kata mustahil itu bukan mustahil. Perkara itu dipanggil apa? Tak dapat dijangkau oleh akal. Akal tak boleh nak akses kepada maklumat tu. Sebab dia benda yang mengatasi kemampuan akal. Jadi bila dia tak boleh nak faham, dia ingat benda tu mustahil. Jadi kena bezakan antara mustahil dengan mustaba'ad. Faham? Mustahil ni benda yang dianggap mustahil menurut hukum akal. Yang kedua, benda yang mana tabiat kita melihatnya sebagai benda yang jauh untuk berlaku. Jauh. Macam contohlah, bila tangan masuk dalam api tak terbakar. Cerita tu disampaikan kepada kita. Maka kita kata betul ke? Boleh ke berlaku macam tu? Mustahil lah. Sebenarnya cerita tubuh masuk dalam api tak terbakar, dia bukan mustahil, dia panggil mustaba'ad. Mustaba'ad tu maksudnya benda yang jauh daripada kebiasaan. Dia bertentangan dengan adat, bukan bertentangan dengan akal. Adatnya bila benda masuk dalam api terbakar. Faham? Kalau ada keadaan masuk ke api tak terbakar, itu namanya mukhalif lil adah, bukan mukhalif lil akal. Faham? Benda yang bertentangan dengan akal tak boleh berlaku. Tak boleh. Segi syarak pun tak boleh berlaku. Benda yang bertentangan dengan adat boleh berlaku. Faham? Ada benda yang dulu dianggap bertentangan dengan adat, sekarang orang semua boleh terima. Faktor zaman. Kalau dulu diberitahu kepada orang, kita nak pergi daripada Johor ke Perlis dalam masa sejam je, maka orang dulu akan kata mustahil. Dia akan cakap mustahil juga. Nampak tak? Jadi betul ke mustahil? Terbukti mustahil yang dicakap itu salah. Boleh naik kapal terbang, bang, 1 jam boleh sampai. Jadi benda itu bukan mustahil, itu dipanggil mustaba'ad. Benda itu adalah jauh daripada kebiasaan. Tapi bila sampai waktu tertentu, dia jadi boleh pula. Faham? Jadi sebab itu, kenapa dia jadi macam ni? Sebab tak faham hukum akal. Benda yang akal dengan benda yang adat. Jadi 3 perkara ahli falsafah ni dia ingkar, dia nafikan. Pertama, ilmin bijuz'iyyin. Mereka kata Tuhan ni dia hanya tahu benda kulli sahaja. Dia tak tahu benda juz'i, benda halus-halus ni dia tak tahu. Contohnya berapa butir pasir, dia tak tahu. Itu benda juz'i. Berapa butir pasir, berapa banyak ikan dalam laut, itu semua benda juz'i. Benda yang kulli, benda-benda dasar, yang itu sahaja yang Tuhan tahu. Benda yang detail sehingga halus-halus ni Tuhan tak tahu. Faham? Jadi mereka ni dipanggil apa? Menafikan ilmu juz'i kepada Allah. Allah hanya mengetahui ilmu kulli, tidak mengetahui ilmu juz'i. Sedangkan kita kata wallahu bi kulli syai'in. Syai'in ni, syai' ni masuk, kan kita dah belajar sebelum ni. Tanya sikit, asyik terang je kan. Rupanya semua tak faham. Syai' hari tu saya dah terang. Syai' ni apa takrif dia? Ni, Umar.
Hari itu kita ada bahaskan tentang syai'. Syai', adakah boleh diitlakkan kepada Allah syai'? Sebelum tu boleh tak? Boleh. Adakah boleh diitlakkan lafaz syai'? Ataupun adakah Allah termasuk di bawah perkataan syai'? Masuk ke tak? Masuk? Tak, masuk ke tak? Tu dulu. Masuk. Sebab kerana syai' maksudnya, maksud syai' adalah apa? Syai' itu maksudnya maujud. Setiap yang maujud dipanggil syai'. Faham? Khilafan lil Mu'tazilah yang mengatakan tak boleh ditlakkan syai' kepada zat Allah. Okey, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Taala mengetahui semua perkara. Semua perkara. Setiap sesuatu kan. Jadi kamu menafikan juz'i, maksudnya ada benda yang Allah tak tahulah. Faham? Sedangkan Quran kata wallahu bikulli syai'. Faham? Setiap sesuatu. Benda yang juz'i pun syai' juga. Bilangan pasir pun syai' juga. Dalam ayat yang lain, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Itu bukan benda juz'i ke? Benda remeh lah bagi kita. Daun gugur, remeh je. Tapi Quran isbatkan Allah tahu. Faham? Jadi menafikan Quran, itu yang ahli falsafah yang jenis macam ni kafir. Kemudian yang kedua adalah hudusi awalimin. Mereka ni mengingkari baharunya alam. Mereka kata alam ini qadim. Ini ada kaitan dengan bahasan kita. Maksudnya di sana ada qadim selain Allah, iaitu alam. Maksudnya asas kepada alam ni qadim. Kalau kamu belajar dalam tafsir mantiq ni, dia adalah istilah akal awal. Dia jadi sendiri, qadim. Dia qadim, bukan jadi sendiri. Dia memang tak pernah didahului oleh tiada. Alam. Okey. Kemudian yang ketiga, mereka menafikan kebangkitan semula. Hasyar. Bila dah mati, ini memanglah. Ini kan akidah orang musyrikin. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Al-Quran sebut banyak kali perihal orang musyrikin yang dia petikai. Orang musyrikin Mekah kan, adakah kami apabila telah menjadi tulang belulang yang telah hancur lebur, kemudian kami tiba-tiba dibangkitkan semula. Ini kan akidah orang musyrikin, mengingkari kehidupan selepas mati. Dia tak boleh nak faham bagaimana sesuatu yang telah lebur, dah beribu-ribu tahun dah mati, kemudian nanti satu hari nanti dihidupkan semula. Ini memang sangat teruk lah kalau dia ada akidah macam ni kan? Sebab dia berfikir menggunakan logik dia. Tapi Quran sebut juga fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jadi Quran bagi hujah mudah aja. Apa yang payah sangat nak faham? Sebab ahli falsafah yang sama mengatakan yang mencipta manusia ni Tuhan. Faham? Ini ahli falsafah yang mengatakan. Orang musyrikin sama juga. Kalau ditanya orang musyrikin Mekah, siapa yang menciptakan kamu? Dia kata Tuhan, Allah. Dia tak kata berhala, Allah. Maka Quran berhujah dengan maklumat yang memang dah ada dalam otak dia. Okey, kamu mengaku permulaan kamu dicipta oleh Allah. Maka Quran sebut man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim.
bagi tahu kepada mereka yang akan hidupkan mereka semula adalah yang telah mencipta mereka semasa mula dulu. Faham? Kalau kamu boleh percaya bahawasanya kamu dulu tak ada, diadakan, dan kamu percaya bahawasanya yang buat tu Allah, sepatutnya lagi mudahlah nak percaya bahawasanya setelah kamu dah ada, nak dihidupkan semula. Faham? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Bahkan menghidupkan semula lagi mudah daripada memulakan penciptaan. Betul tak? Memulakan penciptaan ni, dia tak ada contoh daripada kosong, daripada tiada. Kalau daripada tiada pun boleh buat, kalau benda dah ada contoh, maka lebih mudahlah untuk diciptakan. Maka baca ayat dia. Siapa boleh baca? Quran. Kita belajar akidah daripada Quran. Siapa tahu? Tu. Ni pun kamu akan belajar dalam kitab Al-Fawzul Kabir, Usul Tafsir. Dia panggil cara Al-Quran berjidal dengan orang yang mengingkari kebangkitan selepas mati. Ini antara uslub dia. Hujahnya simple je tapi menusuk. Kalau dia insaf, dia bukan jenis ketegak, hujah ni dah cukup untuk dia menilai balik pemahaman dia. Dia percaya. Kecuali kalau orang ni tak percaya pula permulaan kejadian dia. Orang musyrikin ni dia percaya yang memulakan kejadian dia Allah. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dia lebih mudah, maksudnya dia tu i'adah, wa huwal ladzi khalqa thumma yu'idu, i'adah tu lebih mudah daripada bada', menurut pengalaman kamu. Di sisi Allah tak ada benda yang lebih mudah daripada yang lain, tak ada. Itu pun kena belajar dalam tafsir. Walaupun ayat ni sebut mengulang balik penciptaan lebih mudah daripada memulakan penciptaan, bukan nisbah pada Allah. Faham? Nisbah pada pengalaman kamu. Sebab Allah Ta'ala semua benda Allah Ta'ala mampu mencipta. Tak ada benda yang mana ini senang sikit, ini susah, ini sangat susah, tak ada. Semua benda dalam kuasa Allah semua sama je. Dia tak ada yang ini lagi mudah, yang ni susah sikit, yang ni pertengahan, tak ada. Faham? Jadi apa maksud wa huwa ahwanu alaih? Menurut pandangan kamu. Faham? Bukan nisbah pada zat Allah, tapi nisbah pada pengalaman manusia biasa. Dia baru nak reka satu benda. Contohnya nak buat kereta lah, potong sagar. Sebelum nak buat tu macam-macam ketah kerja dibentangkan, berpuluh-puluh orang dikerahkan. Tapi bila idea tu dah dapat, sampel dah keluar pun, jadi nak keluar production yang kali kedua senang je, copy je. Faham? Copy paste, benda dah siap, ketah kerja dah ada lah. Nak buat yang masa keluaran pertama lagi susah kan? Susah sebab benda tak ada. Kita nak cipta benda yang betul fresh. Sekarang dah ada, just copy je dengan yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi itu hujah yang digunakan oleh Al-Quran dalam perkara ini. Wa huwa ahwanu alaih. Okey, bas. Tak apalah tu. Kita masuk pula duk. Yang seterusnya adalah daimun bila intihak. Jadi daimun ila kalau qadimun bila ibtida itu adalah isyarat kepada sifat qadim yang kita belajar daripada sifat 20. Nanti sekarang ini pula daimun bila intiha. Daimun bila intiha ini merujuk kepada sifat apa? Merujuk kepada sifat baqa. Merujuk kepada sifat baqa. Sekali lagi diingatkan, qadim, bila disebut qadim ni,
dia bukan merujuk kepada masa. Ini jadi salah faham pula. Sebab itu Imam Tahawi sebut qadimun bila ibtida. Sesuatu itu akan disifatkan dengan mula. Mula ni adalah perkara yang ada kaitan dengan masa. Faham? Dia datang dulu sebelum dia. Apa maksud dia? Maksudnya A ni datang pada masa yang lebih awal daripada masa yang datangnya B. Itu maksud mula. Tetapi qadim ni dia bukan maksudnya Allah yang mula-mula datang, bukan. Faham? Sebab itu Imam Tahawi kata qadimun bila ibtila, dia adalah yang qadim, yang tak ada permulaan. Sebab sesuatu itu disifatkan sebagai permulaan adalah kepada sesuatu yang dia ini tertakluk kepada masa. Adapun zat Allah Ta'ala, dia tak tertakluk pada masa. Masa ni makhluk. Faham? Masa ni makhluk Allah. Dulu ni makhluk. Sekarang makhluk. Akan datang pun makhluk. Faham? Jadi Allah Ta'ala wujud sebelum adanya masa. Sebab masa ni makhluk. Allah Ta'ala wujud sebelum adanya masa. Maksudnya masa tak ada lagi, Allah ada. Jadi mensifatkan Allah dengan masa adalah tidak betul. Sebab itu ini dipanggil qadim, ini kena ditafsirkan dengan tafsiran yang ma'ruf, yang kita kata masbuqun ghairu masbuqin bil adam. Kemudian sama juga daimun bila intiha. Daimun bila intiha ini bukan ditafsirkan dengan makna dia yang paling akhir. Jadi sesuatu yang disifatkan paling akhir adalah sesuatu yang ada kaitan dengan masa. Orang yang datang paling akhir maksudnya dia datang pada masa yang paling akhir. Adapun zat yang tidak tertakluk dengannya masa, maka tidak disifatkan dengan sifat tersebut. Sebab itu disebut dia adalah zat yang daimun. Dia adalah zat yang daim dengan makna yang lain, kekal, berterusan, kekal, yang tidak ada kesudahan. Jadi daim ni, Allahu Akbar, adalah merupakan salah satu daripada nama Allah dalam setengah riwayat. Faham? Daripada Asma'ullahil Husna ni, dalam satu riwayat mana ni? Riwayat Hakim. Dan riwayat Hakim, di antara nama yang disenaraikan Al-Mughithud Daim. Faham? Al-Mughithud Daim ada. Jadi di bawah perbahasan daim, kita masukkan perbahasan sifat baqa. Sifat baqa. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat baqa? Sifatun azaliyatun tadullu ala adamil akhiriyati liwujudihi ta'ala. Apa dia? Sifatun azaliyatun. Dia qadim ni sifat apa? Salbiyah kan? Sifat salbiyah ke sifat subutiyah? Qadim, qidam, salbiyah. Jadi sifatun azaliyatun salbiyatun tadullu ala adami akhiriyati wujudihi ta'ala. Dia adalah merupakan sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Dia mensalabkan, menafikan daripada zat Allah lawannya. Lawan kepada qidam, huduslah, baharu. Mensalabkan baharu. Dari ayat-ayat Al-Quran yang kita boleh baca, carilah apa-apa ayat. Jadi 3 ayat yang dibentangkan di sini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat pertama. Yang kedua, huwal awwal wal akhir. Yang ketiga, kullu syai'in halikun illa wajhah. Okey. Dalil akli, wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.